Assalamualaikum. Jadi dalam video yang lepas saya ada ceritalah tentang kontroversi di mana mereka-mereka yang percaya bahawa bumi ini bentuknya lepir, bentuknya flat. Mereka kata bahawa mustahil kita boleh menghadap kiblat kalau bumi ini berbentuk sfera. Jadi anda boleh tonton video tersebut, tapi dalam video ni kita nak bincang tentang satu kontroversi, satu isu berkaitan dengan kiblat juga yang pernah berlaku kepada orang Muslim Amerika lebih kurang pada tahun 1990 macam tu. Dan isu ni dia sangat menarik sebab kalau kita baca, kita akan jadi macam sakit hati dah. Cerita dia orang-orang dekat Amerika ni, dia daripada dululah mereka sampai di Amerika, mereka akan menghadap timur laut untuk menghala kepada Kaabah. Kemudian datanglah satu kontroversi besar di mana ada kumpulan yang kata bahawa sebenarnya kiblat yang telah dipilih iaitu timur laut itu adalah kiblat yang salah, arah yang salah. Sebab arah yang sebenarnya adalah tenggara. Macam mana boleh dapat macam tu? Kalau kita tengok dekat peta dan kita buat garisan lurus daripada contohnya Washington ya dekat Amerika, kita garis sampai ke Kaabah Mekah, maka kita akan dapati bahawa arah yang sebenar adalah arah tenggara. Jadi, jauhnya beza. Maka kumpulan-kumpulan ini pun mereka marah, mereka bengang, mereka kata saintis-saintis Muslim yang telah menetapkan bahawa arah kiblat sebagai timur laut, mereka telah bertanggungjawab membuat beribu-ribu, beratus-ratus ribu orang-orang Islam dekat Amerika Syarikat tidak diterima solat mereka, terbatal, tak sah sebab jauh sangat menyimpang arah timur laut dengan arah tenggara tu. Dan kumpulan-kumpulan ni pun katalah bahawa saintis-saintis ini mereka telah menyesatkan umat Islam. Mereka telah menuruti metodologi yang bercanggahan dengan tuntutan agama. Dan bila diorang tanya kepada salah seorang saintis yang bertanggungjawab untuk menetapkan kiblat tersebut, memang diorang tanyalah apa background latar belakang pengajian kamu? Kamu ada belajar agama kat mana-mana ke? Dan saintis tu jawab, tak, saya taklah ada pengajian agama. Saya cuma mengira sahaja menggunakan trigonometri sfera. Dan memang habislah bila jawab macam tu. Kumpulan-kumpulan ni kata, tengok, diorang ni tak belajar agama. Mereka cuma menggunakan metodologi yang berasal daripada saintis-saintis barat. Dan nak jadikan cerita bahawa kumpulan ni pun diorang sebenarnya adalah tanya beberapa saintis-saintis barat, Mat Saleh ni berkenaan dengan, mungkin diorang tanya apa arah lurus daripada Washington ke Mekah macam tu kot. Dan ada setengah jawapan yang nampaknya macam keliru dan ada yang bersetuju bahawa arah tenggara lah kot. Dan dia orang kata, tengok, orang yang menetapkan kiblat sebagai timur laut ni bukan sahaja tidak mengikuti tuntutan, bukan sahaja tidak mengikuti dalil dalam agama. Dan saintis-saintis barat juga mencanggahi mereka. Dan isu ni kemudian direspon oleh saintis Muslim tersebut. Anda boleh baca dan dia adalah satu dokumen yang sangat menarik lah. Banyak sebenarnya yang kita boleh belajar daripada kontroversi ni. Tapi sebelum kita merungkai respon balas kepada kontroversi tersebut, ni nak beritahu bahawa saya telah pun menulis satu buku baru yang baru saja diterbitkan, iaitu Letup Otak. Buku ni dia menghimpunkan fakta-fakta menarik yang membuatkan otak kita main belon. Letup otak. Letup otak tu bagus, tapi letup benda-benda lain tak tentu bagus Jadi anda boleh dapatkan buku ni di link Shopee Ajar Merch Official yang saya sertakan di bawah ni. Klik je insya-Allah. Saintis Muslim Kamal Abdali ni kemudian dia balas dan dia kata bahawa sebenarnya masalah kiblat ni dah settle lama dah. Sains matematik yang digunakan untuk selesaikan, untuk tetapkan persoalan kiblat ni dah dibuat, dah diselesaikan ratusan tahun sebelum saintis-saintis barat ni. Dan golongan yang paling obses dengan kiblat ni bukan orang barat, orang Islam. Sejak daripada awal Islam lagi. Dan golongan yang paling obses dengan kiblat ni bukan saintis barat. Buat apa kau cari saintis barat nak tahu? Kau patut kena tanya pada kartografer Muslim, ahli astronomi, orang Islam, ahli matematik Islam. Itu yang sepatutnya korang tanya. Sebab mereka ni yang dah mengkaji selama beribu-ribu tahun. Ia adalah tradisi yang sangat-sangat panjang. Dan dia memang sangat-sangat sakit hati bila dia mengatakan bahawa pengiraan-pengiraan yang dibuat untuk menentukan arah kiblat ni sebagai sains barat. Dan bila ada beberapa orang saintis barat yang tak bersetuju, mereka terus terima sebagai itulah sains yang sebenar sebab dia datang daripada barat dan orang barat lebih tahu tentang sains, tentang matematik. Sedangkan ilmu ni sepatutnya dia tidak memerlukan pada nama ataupun susuk tubuh. Kalau pengiraan kamu benar, maka benarlah
kiblat kamu. Dan saintis Muslim ni dia kata kalau ada pihak yang dia nak bersama dengan mereka dalam isu penentuan kiblat ini, dia bukannya random saintis Mat Saleh mana-mana, dia nak bersama dengan pandangan orang seperti Ibn Abi Al-Haytham dan Al-Biruni. Tapi masih tak jawab soalan, kenapa kalau kita tengok kat peta, kita gariskan daripada Washington pergi ke Mekah, dia menghadap tenggara dan bukan timur laut? Jawapannya senang je, sebab peta tu salah. Tak, ini bukan konspirasi, bapa dia memang betul. Peta dunia yang sangat-sangat popular ini dipanggil sebagai peta Mercator. Dan peta ni dia salah. Ya, salah. Peta Mercator ni adalah peta dua dimensi pada satu satah untuk menggambarkan keadaan bumi yang berbentuk sfera 3 dimensi. Jadi apa yang berlaku adalah dia akan berlaku herotan yang sangat-sangat banyak. Dan ada banyak jenis peta dunia. Peta Mercator ni sebab apa dia popular? Satunya sebab dia dipopularkan lah. Tak ada lain sebab politik. Sebab dia membesarkan beberapa benua yang sepatutnya nampak kecil, jadi nampak macam gah lah, nampak macam power sikit. Dan satu lagi adalah peta ni dia nampak macam cantik sebab dia membuatkan garisan longitude dan garisan latitude bumi ni sebagai 90 darjah. Garisan longitude bumi pada peta Mercator ni dia nampak macam selari. Macam tu juga latitude, jadi dia nampak macam grid dan dia nampak cantik lah. Masalahnya itu bukan keadaan sebenar longitude dan latitude bumi kita. Sebab bumi kita bukan datar. Jadi mustahil longitude dan latitude sebenar bumi kita ni untuk berada pada 90 darjah sudut antara mereka. Dan mustahil setiap longitude itu selari antara mereka. Garis lurus yang kita buat di atas peta Mercator dipanggil sebagai garis ram. Dia nampak lurus pada peta Mercator, tapi hakikatnya di atas permukaan bumi yang sebenar, sebab bumi ini bukan berbentuk datar, bumi ini berbentuk globe, maka hakikatnya dia adalah satu garisan yang herot dan melengkung. Dan kalau kita ikut peta Mercator ini, contohnya kita gerak 60 darjah ke arah timur laut kan, kita sentiasa 60 darjah timur laut mengikut peta Mercator, sentiasa 60 darjah timur laut, sebenarnya kita akan sampai kepada kutub utara, sentiasa akan sampai kepada kutub utara. Maka kalau kita nak anggap satu garisan lurus daripada point A ke point B di atas satu permukaan sfera, dia tak lain adalah kena menurut kepada bulatan agung. Bulatan agung. Bulatan agung ni adalah jarak yang paling pendek antara point A dengan point B di atas permukaan sfera. Jadi macam mana dengan kes Washington tadi? Korang sebenarnya boleh gunakan online saja untuk korang cari garis geodesi ataupun garis yang menurut kepada bulatan agung yang sebenarnya di atas permukaan bumi pada peta Mercator. Ada je online sebenarnya, dan korang akan dapati bahawa sememangnya arah yang menurut kepada bulatan agung adalah arah timur laut dan bukan tenggara. Jadi tenggara tu salah. Dan sebenarnya ini adalah peta yang lebih tepat yang dihasilkan oleh orang Islam ratusan tahun dulu, 1700 awal lagi pun ada, di mana diorang membuat peta berdasarkan kepada arah azimut mengikut lengkukan bumi. Peta macam ni lebih tepat untuk korang tahu arah sebenar kiblat, dan memang peta ni dibuat dengan Kaabah di tengah-tengah pun. Tapi masalah dengan peta ni adalah dia tak nampak cantik sangat. Tu je. Maka dia tidak popular dan tidak berapa nak dipopularkan. Dan yang kelakarnya diorang kata jangan ikut sains barat, tapi diorang berpandukan kepada peta Mercator yang sebenarnya diasaskan oleh orang-orang barat untuk menentukan arah kiblat mereka, dan mereka tak mengikut kepada peta lama yang telah dihasilkan oleh ahli kartografer Muslim. Ironi bang. Jadi pengajaran daripada isu ataupun kontroversi ni adalah, pertama sekali, sains matematik ni bukan milik orang barat. Sekarang kita dah sampai pada satu keadaan di mana orang Islam sendiri memusuhi ilmu-ilmu yang telah dikaji dan dikeluarkan oleh orang Islam kita pada zaman yang dahulu. Dan kita jangan ada satu inferiority complex kalau macam Mat Saleh, saintis apa ke, cakap satu benda berkaitan dengan sains. Kita terus terima bang, dan kita tolak apa yang dicakapkan oleh saintis Muslim ke, sebab kita kata korang pun ambil ilmu sains daripada orang barat dan diorang telah mencanggahi engkau, maka apa yang kau ada? Dan sangat-sangat malang jika itu berlaku, kerana hakikatnya dulu kita adalah
guru kita adalah rujukan utama sains kepada dunia, tapi sekarang bukan setakat kita telah berubah menjadi anak murid, kita adalah anak murid yang menggulingkan guru-guru lama kita sebab kita rasa anak-anak murid guru kita yang lain yang mata biru tu diorang yang lagi hebat, sedangkan diorang sendiri ambil daripada guru-guru ulama Islam kita zaman dulu. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan kontroversi penentuan arah kiblat ni. Jadi apa pandangan anda, tulis dalam bahagian komen. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.